Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. InsyaAllah malam ni kita masih lagi membincangkan tentang nasikh dan mansukh di dalam Al-Quran, yakni ayat Al-Quran itu dalam semasa proses penurunan dia pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada ayat yang diturunkan, kemudiannya Allah Ta'ala mansuhkan ayat tersebut, digantikan dengan ayat yang lain. Sama ada dari segi bacaannya ataupun dari segi penulisannya. Nasikh mansuh ni tuan-tuan tidak berlaku pada zaman selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana bila Nabi SAW wafat, maka terhentilah turunnya Al-Quran, terhenti wahyu turunnya Al-Quran. Jadi kita telah pun bincang tentang maksud apakah yang dikatakan sebagai nasakh dan mansukh. Nasakh tu maknanya penggantian, proses penggantian ayat Quran, sama ada dari segi bacaannya ataupun hukumnya, dengan ayat yang baru, dengan ayat yang lama dihapuskan, atau hukum yang baru datang menghapuskan hukum yang lama. Nasikh ni maksudnya ayat yang memansuhkan, ayat baru yang datang memansuhkan. Mansukh ialah ayat yang sedia ada yang dihapuskan, sama ada dihapuskan bacaannya ataupun dihapuskan dia punya hukumannya. Jadi para ulama telah membahagikan jenis-jenis nasakh ini kepada 4 bahagian. Pertama, nasakh Al-Quran dengan Al-Quran. Maknanya ayat Al-Quran yang sedia ada dimansuhkan, dihapuskan, dipindah ayatnya dengan datang ayat Al-Quran yang baru. Maknanya wahyu datang kepada Nabi, ayat yang baru, ayat itu membatalkan ayat yang sebelum daripadanya. Sama ada pembatalan itu dibatalkan terus ayatnya, maknanya tak masuk Quran terus, ataupun dibatalkan dari segi hukumnya saja. Itu nanti ada dia punya perbincangannya, tuan-tuan. Nasakh Al-Quran dengan Quran ini disepakati oleh para ulama berlaku. Ada. Sebab Quran ni wahyu Allah, kuasa Allah, ikut suka hati Allah lah. Dia nak turunkan ayat, dia nak hapuskan ayat tu. Dan proses itu berlaku pada zaman Nabi SAW dengan disaksikan oleh para sahabat ridwanullah alaihim. Itu yang pertama, tuan-tuan. Yang keduanya, nasakh Al-Quran dengan As-Sunnah. Al-Quran kita tahu itu kalam Allah. Quran lah Quran yang kita ada, itu Quran. As-Sunnah ini ialah yang kita faham selalu, hadis Nabi. Boleh tak hadis Nabi memansuhkan ayat Al-Quran? Ini persoalannya, tuan-tuan. Ini persoalannya, tuan-tuan. Sebab hadis ni ada macam-macam. Belajar ilmu hadis ni dia agak rumit sikit. Dia macam-macam ilmu nak kena ada.
Kalau nak belajar ilmu hadis ni tuan-tuan, nak menentukan hadis tu boleh ke tak boleh pakai ke tak boleh pakai, diterima ke tak terima. Dalam hal ini terbahagi kepada dua. Berikutan hadis itu dari segi jumlah orang yang melaporkannya terbahagi kepada dua bahagian. Pertama, hadis ahad. Kedua, hadis mutawatir. Belum tu kita kena faham dulu. Hadis ahad tu apa? Hadis mutawatir tu apa? Hadis ahad ni tuan-tuan ialah hadis yang diriwayatkan oleh sekumpulan perawi-perawi. Perawi ni pelapor hadis, orang yang melaporkan hadis, dengan jumlah yang tidak lebih daripada jumlah mutawatir. Berapa jumlahnya? Mutawatir ni tuan-tuan, paling sikit ulama tetapkan 5 orang, baru namanya hadis mutawatir. Jadi maknanya hadis ahad ni perawinya cuma 4 orang paling lebih 4 orang. Itu hadis ahad. Dan nama pun ahad, satu. Ahad tu maksudnya satu. Hari Ahad, hari yang pertama dalam satu minggu. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Tuhan yang tunggal, yang satu. Okey. Hadis ahad ni pula terbahagi kepada 3. Mak tu punya susahnya tu tak nak faham. Hadis ahad ni terbahagi kepada 3. Pertama, hadis masyhur. Hadis masyhur ni ialah hadis yang perawinya, yang tukang lapor hadis tu ada 3 orang atau lebih. Maknanya 3 atau 4 orang. Ataupun mungkin 5 orang lah. Kalau ulama-ulama hadis yang tak terima hadis mutawatir tu 5 orang. Maknanya 3 orang atau lebih tu hadis masyhur. Maksud pelapornya tuan-tuan, Nabi buat sesuatu, ada 3 orang sahabat nampak. 3 sahabat ni pun melaporkan kepada orang lain, orang selepas daripada sahabat, iaitu tabi'in. Sahabat A, B, C nampak Nabi buat sesuatu. So sahabat A ceritalah kepada tabi'in, sahabat B pun cerita kepada tabi'in, sahabat C cerita kepada tabi'in. Anak murid dia dengar. Kemudian dekat tabi'in ni pun, yang dengar tu pun cuma 2-3 orang saja. Dia tak jumpa ramai orang. Itu hadis ahad, tak ramai yang melaporkannya. Okey. Hadis masyhur. Okey. Yang keduanya hadis aziz. Orang Jawa kata aziz. Aziz ni maksudnya kuat. Masyhur ni maksudnya masyhur lah, popular kan. Lebih 3 orang tahu, popular lah. Aziz ni kuat. Kuat ni maksudnya apa? Yang melaporkan 2 orang je. Nabi buat sesuatu, 2 orang sahabat je yang nampak Nabi buat. Sahabat lain tak nampak. Jadinya 2 orang sahabat ni lah yang melaporkan benda tu kepada orang selepas daripadanya. Dan yang ketiga, hadis gharib. Gharib ni maksudnya terpencil. Jadi hadis gharib ni tuan-tuan, gharib ni terpencil, pelik, orang tak pernah dengar pun, kau seorang yang cakap. Sebab tu hadis gharib ni hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat saja. Nabi buat tu seorang aja sahabat yang nampak. Biasanya hadis gharib ni antaranya yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah lah. Bila Sayyidatina Aisyah, dia seorang je meriwayat. Iyalah, dia yang hidup dengan Nabi, yang duduk satu rumah dengan Nabi kan. Tentulah apa yang nak dilaporkan tentang apa yang Nabi buat kat rumah, tentulah Aisyah seorang je yang cakap. Kemudian Aisyah duk ceritakan kepada orang selepas daripadanya. Itu hadis ahad. Okey, yang kedua, hadis mutawatir. Hadis mutawatir ni maksudnya hadis yang dilaporkan, yang diriwayatkan oleh ramai orang. Ramainya berapa? Ini yang ulama berselisih pandangan tuan-tuan. Paling kurang Imam Suyuti kata
10 orang. Paling kurang Imam Suyuti kata 10 orang. Ada sebahagian ulama kata paling kurang 5 orang. Ada ulama kata mana boleh 40 orang. Ada ulama kata 12 orang. Ada ulama kata 70 orang. Paling sikit ulama kata 5 orang yang dianggap sebagai mutawatir. Mutawatir ni maksudnya Nabi buat sesuatu, ramai sahabat yang nampak. Nabi cakap sesuatu, ramai sahabat yang dengar. Katalah 10 orang sahabat yang dengar. Tidak mungkin 10 sahabat ni berpakat-pakat nak cakap benda yang Nabi tak cakap. Maknanya dah ramai satu kampung yang cakap. Tak betul. Satu kampung Tanjung Sepat tu cakap ada UFO turun kat Tanjung Sepat. Ramai yang cakap. Itu yang dulu berduyun-duyun pergi tengok UFO kat Tanjung Sepat tu. Ada yang pergi tengok? Ke tak ingat dah? Ramai tuan-tuan. Saya ni pun kepencut pergi tengok. Tak ada apa pun. Dah ramai sangat yang ceritakan. Maknanya ramai orang cerita sampai tak mungkin. Takkan orang semua nak pakat-pakat nak cakap bohong. Zaman dulu mana ada media sosial. Zaman sekarang mungkin cyber troopers ni boleh berpakat untuk bawa cerita bohong. Zaman sekarang. Zaman dulu tak mungkin orang boleh berpakat cakap bohong. Sebab tu hadis mutawatir ni tuan-tuan, perkabaran yang dikhabarkan oleh ramai orang, dia cukup kuat. Itu kedudukan hadis mutawatir. Macam Quran. Quran ni kan diriwayatkan oleh ramai orang. Maknanya Nabi baca Quran bukan seorang sahabat je dengar. Ramai sahabat dengar. Tulis lagi tuan-tuan. Ada bukti bertulis. Dan bukti ni tersimpan. Walaupun yang asal pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat Quran yang ditulis dekat atas pelepah tamar dia ataupun dia ditulis dekat atas kulit binatang kambing dan sebagainya itu dah bersepah-sepah dah. Satu dekat muzium London, satu dekat mungkin kat muzium kat Rusia, kat Moskow, satu mungkin kat muzium kat Jerman. Tapi ada bukti bertulis menunjukkan Quran tu betul. Datang daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ni tak ada yang tulis. Orang duk cakap, orang duk melapor. Tuan-tuan kalau kawan tuan-tuan datang pergi kat kedai kopi lah, dia cerita tentang sesuatu, tuan-tuan mudah nak percaya ke? Nak percaya cakap dia mesti kita tengok kan orangnya macam mana. Alah dia ni kaki lebung, semua cakap dia tak boleh pakai. Ada yang jenis macam itu. Ada yang satu ni memang kita tahu, dia ni kalau cakap tak pernah bohong, mesti cakap betulnya. Dia memang terkenal sebagai orang yang jujur. So apa yang dicerita kita percayalah. Sebab dia tak pernah bercakap bohong. Kita percaya dengan kejujuran dia. Dia memang terkenal sebagai anak yang baik, anak yang tak pernah cakap bohong, anak yang jujur. Sama macam hadis ni lah. Jadi hadis ni bila orang melaporkan hadis daripada zaman sahabat, orang yang terima itu dia laporkan kepada orang lain, sampailah kepada Imam Bukhari, sampailah kepada Imam Muslim, sampailah kepada Imam Ahmad bin Hanbal, sampailah kepada Imam An-Nasai, sampai kepada Imam Tirmizi. Bila dapat di hadis tu, mereka menyelidik. Orang yang menyampaikan ni boleh percaya ke tak percaya? Itu asas kepada penerimaan hadis. Itu dari segi sanad, jalur riwayat hadis. Dari segi bilangan tadi tu ahad dengan mutawatir. Dari segi sanadnya, itu baru sahih, hasan, dhaif. Ni tu tengok dia punya syarat-syaratnya tuan-tuan. Sebab itu setengah-setengah orang dia tak terima hadis ni. Golongan yang disebut sebagai engkar sunnah atau anti hadis. Tuan-tuan pun tahulah siapa orangnya. Dulu tokohnya yang pernah mencetuskan kontroversi tentang anti hadis ni. Dah arwah dah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dia lah.
Kita serahkan saja urusan dia kepada Allah. Tetapi kita berkeyakinan bahawa hadis ni salah satu sumber di dalam Islam. Soal hadis tu nak diterima tak diterima, tengok pada hadisnya. Sahih ke, hasan ke, dhaif ke, mutawatir ke, ahad ke, dari segi kehujahan dia. Bukan tolak terus. Ada setengah golongan dia tolak terus hadis ni sebab dia kata hadis ni tak betul, tak tidak, rekaan ulama katanya. Cerita dongeng yang dibawa oleh ulama-ulama katanya, lalu disandarkan kepada Nabi. Cerita-cerita dusta yang disandarkan kepada Nabi. Sampai begitu sekali. Lalu dibawalah bukti-bukti konon hadis Nabi ni tak saintifik. Macam mana pula boleh sampai kepada kita? Imam Bukhari boleh hafal ribu-ribu hadis dah dan sebagainya, tuan-tuan. Sebab tu kalau belajar ilmu hadis, tuan-tuan, baru kita nampak bagaimana sesuatu hadis itu diterima. Okey. Jadi kita dah faham, hadis ahad ni hadis yang perawinya tak ramai. Hadis mutawatir ialah hadis yang perawinya ramai. Okay. Sekarang ayat Quran. Mungkinkah hukum yang ditetapkan oleh Al-Quran itu dimansuhkan oleh hadis? Contoh, ayat Quran kata haram, tiba-tiba ada satu hadis kata halal. Boleh tak? Dekat sini ulama membahagikan kepada dua. Pertama, tengok hadis tu. Kalau hadis tu hadis ahad, perawinya cuma 2-3 orang aja, perawinya sikit, maka jumhur ulama kata, majoriti ulama kata, hukum Al-Quran ni tidak boleh dimansuhkan oleh hadis ahad. Sebab Quran ni mutawatir. Quran ni ramai yang meriwayatkan. Macam mana? Ibarat katalah, tuan-tuan, ada 10 orang cerita, tiba-tiba ada 10 orang cerita kata ada aksiden lori dekat jambatan Teluk Datuk. 10 orang cerita. Tiba-tiba ada seorang kata, tak adalah, aku tadi lalu tak ada apa-apa pun. Mana tuan-tuan nak percaya? 10 orang ke 1 orang? Dan tentulah 10 orang tu lebih kuat ceritanya. 10 singkuru. Tiba-tiba orang sici seorang-orang kan. Jadi begitulah. Jumhur ulama kata Quran ni mutawatir. Macam mana mutawatir tu? Macam mana ahad yang sikit nak memansuhkan satu benda yang banyak? Itu majoriti ulama, tuan. Dia kata tak boleh. Sebab Al-Quran ni qat'i, yakin. Bertulis lagi. Ada lagi bertulis. Maka dia yakin. Sedangkan hadis ahad ni bersifat zanni. Bersifat zanni, tuan-tuan. Sifat zanni ni maksudnya sangkaan kuat. Jadi benda yang sangkaan kuat tak boleh nak menghapuskan sesuatu yang betul-betul jelas diketahui. So kalau sekiranya Al-Quran kata halal, tiba-tiba ada satu hadis kata haram, tengok tu hadis tu adalah hadis ahad, hadis yang perawinya tak ramai, 2-3 orang je, maka dimenangkan Al-Quran. Hadis ni tak pakailah. Bukan kita tak percaya hadis, kita tak guna hadis ni untuk membuat hukum sesuatu yang telah ditetapkan oleh Al-Quran. Itu maksud dia. Itu yang pertama, tuan-tuan. Yang kedua, Al-Quran dinasahkan oleh hadis mutawatir. Ada satu ayat Quran, katalah ayat tu menceritakan tentang sesuatu, benda tu halal umpamanya. Tiba-tiba ada satu hadis sahih mutawatir, maknanya hadis ni diriwayatkan oleh ramai orang. Nabi kata hukumnya berbeza dengan hukum yang Quran kata. Maknanya hadis ini memansuhkan hukum yang ada pada Quran. Maka sebahagian ulama seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal
menyatakan boleh. Maknanya kalau jumpa satu ayat Quran tu, katalah ayat Quran tu kata halal, tiba-tiba ada satu hadis mutawatir sahih, ada ni ramai perawi dia kata benda tu haram, maka sebahagian ulama ni seperti Imam Malik, Abu Hanifah dan Ahmad, kita pakai hadis ni yang kata haram. Sebab hadis pun wahyu, dia kata. Apa yang Nabi cakap tu, sebab Quran kata dalam surah An-Najm ayat yang keempat kelima, wa ma yantiqu anil hawa. Nabi Muhammad ni tak cakap ikut suka hati dia. In huwa illa wahyu yuha. Melainkan Nabi Muhammad bercakap dengan wahyu. Wahyu secara tak langsung, dengan ilham daripada Allah Ta'ala. Maka bolehlah hadis yang mutawatir ini kita guna pakai untuk memansuhkan hukum yang ada disebut di dalam Quran. Itu pandangan sebahagian ulama, tuan-tuan. Dalam ayat yang lain surah An-Nahl, memang lain masalah. Tak apalah, wajib ni ada ni. Okey. Ada lagi satu ayat dalam surah An-Nahl ayat ke-44, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzzila ilaihim. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Jadi ayat Quran itu turun, Nabi Muhammad terangkan tentang ayat tu. So ada ayat Quran itu turun mungkin sesuai hukum itu pada masa itu, tetapi setelah berlalunya satu masa mungkin tak sesuai, lalu Nabi pun berhukum dengan hukum yang lain berdasarkan kepada wahyu yang diilhamkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Itu pandangan mereka, tuan-tuan. Jadi maksudnya hukum yang menasahkan ayat itu, ayat yang sebelumnya, itu dianggap sebagai penjelasan hukum. Okey. Sebahagian ulama yang lain, Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, mazhab Zahiri. Mazhab Zahiri ni mazhab Daud Az-Zahiri. Tapi mazhab tu dah mati dah. Tak ada dah orang bermazhab Zahiri sekarang ni. Mungkin ada lah seorang-seorang dua kot yang ikut. Dan Imam Ahmad bin Hanbal dalam satu riwayat yang lain menyatakan tak boleh hadis walaupun mutawatir menasahkan ayat Quran. Sebab dalam Quran pun ada sebut, Suratul Baqarah ayat 106, ma nansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Ma nansah min ayatin, apa-apa ayat yang kami nasahkan, kata Allah, aw nunsiha, atau kami jadikan manusia lupa ayat tu. Ada ayat yang dah diturunkan, tapi Allah Ta'ala tarik balik daripada fikiran Nabi Muhammad, tarik balik daripada ingatan sahabat-sahabat Nabi. Na'ti bi khairin minha, kami datangkan dengan ayat yang lebih baik daripadanya. Au misliha, atau ayat yang serupa dengannya. Maknanya nasah ni hanya berlaku dengan Quran juga. Itu sebahagian daripada ulama kata. Maknanya ulama ada dua. Satu kata hukum Quran boleh dinasahkan oleh hadis. Sebahagian ulama kata tak boleh. Tak boleh dihukumkan, tak boleh hukum Quran itu dinasahkan oleh hadis. Itu yang kedua, jenis nasah yang kedua. Jenis yang nasah yang ketiga, hadis dinasahkan oleh Al-Quran. Mula-mula Nabi kata begini, tiba-tiba datang ayat Quran membetulkan fatwa Nabi. Ataupun mula-mula
sembahyang tuan-tuan. Mula sembahyang menghadap Baitul Maqdis. Menghadap Baitul Maqdis. Bukan Baitul Muqaddis ya, Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas. Kena sebut kena betul. Itu Nabi yang tetapkan. Kemudian tiba-tiba turun pula ayat Al-Quran, fa walli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Surah Al-Baqarah ayat 144. Asal mula penetapan Baitul Maqdis itu sebagai kiblat pun, walaupun Nabi yang mengajarkan kepada sahabat sembahyang menghadap ke Baitul Maqdis, itu pun wahyu daripada Allah juga. Kemudian turun ayat menegaskan lagi, okey sekarang boleh tukar kiblat. Sembahyang menghadap ke arah Masjidil Haram pula, ke arah Kaabah. Dan dikatakan peristiwa itu berlaku di satu tempat yang sekarang namanya Masjid Qiblatain, masjid dua kiblat. Yang orang pergi haji atau pergi umrah akan melawatlah masjid tu. Tapi melawat masjid tu jangan sembahyang menghadap Masjid Aqsa ya. Hukumnya telah dimansuhkan oleh ayat Quran menghadap kepada ke Masjidil Haram. Contoh lagi tuan-tuan, puasa hari Ashura. Puasa hari Ashura ni dulu wajib. Sebelum puasa Ramadan, umat Islam ni berpuasa pada hari Ashura. Jadi wajib. Kemudian turun ayat, faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa daripada kamu yang menyaksikan bulan, yakni anak bulan Ramadan, maka berpuasalah dia. Maka puasa wajib bertukar jadi bulan Ramadan. Puasa hari Ashura jadi sunat. Itu contoh ayat Quran memansuhkan apa yang Nabi tetapkan hukum. Apa yang Nabi tetapkan hukum ini berdasarkan kepada wahyu. Jadi hal ini tuan-tuan, ulama-ulama kata boleh. Memang bolehlah Quran menasahkan as-sunnah. Walaupun di sana dikatakan ada riwayat, salah satu riwayat Imam Syafi'i yang mengatakan tak mungkin berlaku sunnah dimansuhkan oleh Al-Quran, kerana bagi Imam Syafi'i sunnah mesti beriringan dengan Al-Quran. Tak mungkin sunnah itu bertentangan dengan Al-Quran. Itu salah satu pandangan Imam Syafi'i lah. Okey. Dan yang keempatnya, nasah sunnah dengan sunnah. Maknanya sesuatu hadis, sesuatu hukum yang ditetapkan oleh satu-satu hadis dinasahkan oleh satu hadis yang lain. Dalam hal ini ada 4 bentuk. Pertama, hadis mutawatir dinasahkan oleh hadis mutawatir. Mana hadis yang perawinya ramai menasahkan hadis yang perawinya ramai juga. Yang kedua, hadis ahad menasahkan hadis ahad. Nanti kita tahu tadilah hadis ahad itu apa. Maknanya hadis yang perawinya sedikit dinasahkan oleh perawi yang sedikit. Yang ketiga, hadis ahad dinasahkan dengan hadis mutawatir. Dan yang keempat, hadis mutawatir dinasahkan oleh hadis ahad. So mana yang boleh dipakai di antara 4-4 ni? Ulama kata yang 3 pertama tadi boleh dipakai. Maknanya hadis mutawatir menasahkan hadis mutawatir. Ini mungkin hadis tu sama-sama kuat. So hadis yang kuat memanasahkan hadis yang kuat. Yang kedua, hadis ahad dengan hadis ahad, sama-sama hadis tu ahad, so boleh menasahkan. Yang ketiga, hadis mutawatir menasahkan hadis ahad, tentu confirm boleh, sebab hadis mutawatir ramai yang meriwayatkan. Hadis ahad seorang dua yang meriwayatkan. Jadi hadis yang ramai cakap tu boleh menasahkan hadis
perawinya cuma sedikit. Yang ketiga ni jadi masalah, dia kata. Yang ketiga ni tuan-tuan, yang keempat ni tuan-tuan, hadis ahad tak bolehlah nak menasahkan hadis mutawatir. Sebab mutawatir ni ramai yang mengambil hukum tu daripada Nabi. Tiba-tiba ada seorang dua yang mengambil hukum daripada Nabi, berbeza hukum tu. So tak boleh pakailah. Sebagian ulama kata begitu tuan-tuan. Itu 4 bentuk nasikh dan mansukh. Okey ke? Boleh faham ke? Ke pening? Boleh faham? Okey. Itu bentuk-bentuk nasikh dan mansukh. Bentuk-bentuk pemansuhan. Contoh hadis yang menasahkan hadis. Contoh, satu hadis mengatakan kalau imam duduk, makmum semua duduk. Imamnya sakit, tak boleh berdiri, so sembahyang kat atas kerusi, sebagai contoh. Yang lain pun kena sembahyang ikut, makmumnya kena ikut sembahyang atas kerusi. Jenuhlah cari kerusi masing-masing, no? Itu hadisnya sahih. Tapi dalam mazhab Syafi'i dia sebut kalau imam duduk sekalipun, makmum tetap berdiri. Itu kalau mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Melayu, wis suruh imamnya orang song ngadep, orang pada imam lah, ganti wong lain. Tak tahu imamnya tak boleh berdiri. Sebab pun nak jadi imam, ngada-ngada nak sembahyang atas kerusi. Confirm. Biasanya begitulah yang akan timbul kan. Jadi Imam Syafi'i kata, hadis yang mengatakan kalau imam duduk, makmum semua duduk, dimansuhkan oleh satu hadis yang lain, yang mana imam duduk, makmum tetap berdiri. Dan itu yang dipakai. Kerana itu dianggap hadis itu memansuhkan hadis yang satu lagi. Satu lagi contoh nasikh mansukh dengan hadis. Dulu satu ketika Nabi melarang sahabat-sahabatnya ziarah kubur. Tak boleh ziarah kubur, haram hukumnya. Dah berlalu satu masa tuan-tuan, Nabi kata, okey, sekarang boleh ziarah kubur. Dulu aku pernah melarang kamu ziarah kubur, sekarang ziarahlah kubur. Jadi ulama pun duk fikir, kenapa dulu Nabi larang, kenapa sekarang Nabi tak larang? Nabi suruh pula ziarah kubur. Sebab sebelum tu, dulu kalau pergi ziarah kubur, sahabat-sahabat Nabi ni masih lagi melakukan amalan-amalan jahiliah. Seperti niyahah. Niyahah ni meratap. Meratap ni kita orang Melayu tak meratap tuan-tuan. Biasa meratap ni dia daripada benua India tu sampai ke utara Afrika. Bila ada kematian, mulalah pukul-pukul kepala lah, koyak-koyakan baju lah, wahum jerit lah, wala kan, itu kan, ayu semua kan. Sebutlah macam-macam. Alah, siapalah lagi nak cari duit, siapalah nak tanggung kita, dah mati. Nangis sampai menjerit sampai pengsan pun ada. Sampai apa ni pukul-pukul diri. Itu bentuk-bentuk niyah. Meratap ni maksudnya, kenapa meratap ini Nabi larang? Sebab meratap ni seolah-olah, bukan seolah-olah, memanglah orang meratap ni dia tak terima takdir Allah. Tak terima takdir orang tu mati. Sebab tu dia meratap. Kenduri tahlil bukan meratap. Dan dimaksudkan berkumpul di rumah si mati itu sebagai bentuk niyahah tu, maksudnya yang orang Arab jahiliah tu buatlah. So pergi kat kubur pun macam itu juga. Nangis-nangis lah apa, macam-macam lah. Jadi Nabi larang lah. Tapi bila sahabat semua dah faham bahawa niyahah ni satu benda yang tak boleh buat,
benda yang haram, satu bentuk benda yang mendekati kekufuran dan sebagainya, barulah Nabi benarkan para sahabat ziarah kubur. So lepas daripada tu sahabat ziarah kubur tak ada apa-apa lah. Tak ada lah lagi meratap-ratap ke apa. Sebab tu boleh dibenarkan ziarah kubur tu tuan-tuan. Itu bentuk hukum yang berbeza. Satu ketika Nabi kata tak boleh, kemudian satu ketika Nabi kata boleh. Contoh lagi ayat itu nasah hadis dengan hadis. Okey. Apa contoh-contoh nasah yang berlaku dalam Al-Quran ni tuan-tuan? Bentuk-bentuknya. Pertama, nasah bacaan dan hukum. Makna ayat Quran itu dan hukumnya diganti terus. Diganti terus tuan-tuan. Contoh, asal mulanya dulu nak jadi anak susuan 10 kali menyusu kenyang. Jadi anak susuan, jadi mahram. Ada ayatnya. Kemudian diturunkan ayat yang mengatakan 5 kali susuan dengan kenyang barulah dikira sebagai anak susuan atau mahram. Ayat yang kata 10 dah tak ada dalam Quran. Cari tak ada. Dalam Mushaf Asmani tak ada. Dalam catatan mungkin ada, sebab semua ayat Quran yang turun tu ditulis. Jadi ada di antara tu, kalau jumpalah manuskrip tu mungkin ada. Tapi bila ayat-ayat Quran tu semua kita dah belajar itu hari, dikumpulkan pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Sebab itu Sayyidina Abu Bakar telah menugaskan beberapa orang sahabat, sebab sahabat tu tahu mana ayat yang sudah dihapuskan, yang sudah tak dimasukkan dalam Al-Quran, dengan ayat yang masih kekal dalam Al-Quran. Antaranya ialah ayat tentang 10 susuan. Ayat itu tak ada dalam Quran sekarang ni. Tak dimasukkan dalam resam Osmani tuan-tuan. Itu contoh yang pertama. Okey, itu contoh. Contoh ayat Quran memansuhkan terus habis. Allah alam, kita azan dulu.
أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Okey, sikit lagi tuan-tuan. Pertama tadi, ayat Quran tadi bacaannya pun dimansuhkan, hukumnya pun dimansuhkan. So tak akan jumpa lagi lah dalam Quran ayatnya dan hukumnya. Yang kedua, hukumnya dah dimansuhkan tapi ayatnya masih ada. Contoh macam ayat yang berkaitan dengan arak. Ayat yang pertama, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang arak dan judi. Katakanlah kepada mereka bahawa kedua-duanya ada manfaat dan ada keburukan, tapi keburukannya lebih buruk, lebih banyak daripada manfaatnya. Masa tu arak masih boleh diminum. Masa ayat tu turun. Turun ayat yang kedua. Ayat itu masih ada dalam Quran. Turun ayat yang kedua. Wala taqrabu shalah wa antum sukara. Jangan kau mendekati sembahyang dalam keadaan kau mabuk. Maknanya ayat yang kedua ni hukumnya ialah nak sembahyang jangan minum. Lepas sembahyang boleh minum. Ayat tu masih ada. Tapi hukumnya sudah dimansuhkan oleh satu ayat yang lain, iaitu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan, sampailah akhir ayat. Maknanya ayat ini memutuskan bahawa arak tu terus haram, tak boleh minum dah. Jadi ada dua ayat yang dimansuhkan oleh ayat yang terakhir. Ayat yang dua ni tadi masih ada dalam Al-Quran. Contoh yang kedua ialah ayat yang berkaitan dengan hukuman orang yang berzina, iaitu orang yang berzina ni kena penjara, pulaukan dia sampai dia mati. Ayat tu masih ada dalam surah An-Nisa, tapi hukumnya dah tak pakai dah. Turun ayat yang lain kata orang yang berzina, lelaki dan perempuan, kena sebat 100 kali. Itu yang pertama. Maknanya ayat masih ada tapi hukumnya dah tak pakai lagi dah. Jadi jangan ingat bila kita baca ayat Quran boleh terus sampai hukum. Kena tengok ayat tu dah dimansuhkan ke belum. Yang ketiga, ayatnya dimansuhkan tapi hukumnya masih ada. Contoh, hukuman rejam bagi orang yang sudah berkahwin. Orang yang sudah berkahwin berzina dihukum rejam. Carilah dalam Quran, tak ada ayatnya. Yang ada sebat 100 kali. Ayatnya dah tak ada dah. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zayna farjumuhuma albattah nakala min Allah.
wallahu alimun hakim. Itu ayatnya. Tapi ayat tu dah tak ada dalam Quran. Tapi hukumnya masih ada. Masih berjalan. Jumhur ulama kata hukum rejam ni masih berjalan, masih ada. Ada golongan minoriti ulama kata hukumnya sekalipun dah dimansuhkan dah. Tinggal hukum sebat saja yang ada. Itu minoriti ulama. Tapi jumhur kata hukumnya tetap ada. Cuma ayatnya dah dimansuhkan. Itu bentuk, 3 bentuk ayat-ayat Al-Quran yang dimansuhkan. Wallahu alam. Ada soalan? Ayat-ayat yang dimasukkan ini semasa zaman Nabi Muhammad SAW. Selepas itu ada perubahan lagi ke? Ada apa? Ada perubahan lagi atau bukan? Lepas daripada Nabi Muhammad SAW. dah tak ada dah. Maknanya Zaman Nabi sajalah. ayat tu berlaku perubahan ayat tu pada zaman Nabi sahaja. Sebab itu kalau kita tengok sejarah pengumpulan Al-Quran, para sahabat pada zaman Sayyidina Abu Bakar tu dikumpulkan tu, kemudian semak, ya inilah ayat yang telah ditetapkan oleh Nabi. Itulah yang diterima. Sampailah kepada zaman Sayyidina Osman, diseragamkan tulisannya, itulah yang dikatakan Rasul Osmani, itulah yang diterima ayatnya daripada, maknanya sahabat dah standardiskan mengikut pengetahuan mereka bahawa itulah ayat yang dikekalkan dalam Al-Quran walaupun dimansuh tak mansuh. Sebab itu okey, ada ayat yang dimansuhkan ni, ada sahabat yang tak tahu. Sahabat tu dengar, oh ayat ni turun, ni dia pun hafal ayat tu kan. Dia hafal-hafal, dia pun balik kampung. Bila balik kampung tu, orang dulu tak ada telefon, turun ayat yang baru. Turun ayat yang baru. Sahabat tu tak tahu. So sahabat tu masih tetap baca ayat tu. Sebab tu ada beberapa hadis riwayat yang menceritakan tentang beberapa surah ni, macam suratul Bayyinah, bukan yang macam yang ada sekarang ni. Ada sahabat tu baca lebih ayatnya. Tapi sebab Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Osman telah dikumpulkan Al-Quran itu, dah ditetapkan inilah Quran yang ada, yang itu tak pakai lah. Kalau nak kata tak betul, Syiah yang selalu kata orang Sunni ni melakukan perubahan Quran, dia pun pakai ayat Quran tu juga. Mana ada ayat lain daripada Quran Syiah itu juga pun. Maknanya memang itulah ketetapan Quran yang ada. Wallahu alam. Ada soalan lain? Tak perasan tu Haji Syafi'i, ahli majlis kita, rajin datang kuliah. Mudah-mudahan tu Haji. Okey, ada soalan lagi? Kalau tak ada, kita akhir dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Salatul khusr alladziina amanu salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallah.